Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismi Farah Hazika Abdul Rahman Iskandar daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dan hari ini saya sebagai bakal guru di tadika pada masa hadapan, saya akan membentangkan dan menerangkan tentang bahan bantu mengajar ataupun BBM bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memberi pengenalan tentang bahan bantu mengajar saya. Jadi yang pertama, nama bahan bantu mengajar ataupun nama BBM yang telah saya hasilkan adalah bahan bantu mengajar Mari Mengenal Alatan Persekolahan. Ataupun dalam bahasa Arabnya adalah Al-Adawatu Ad-Dirasiyah. Topik yang saya ambil untuk menghasilkan BBM adalah alatan persekolahan. Seperti contoh kanak-kanak ataupun murid-murid mereka ingin ke sekolah kan. Jadi mereka perlulah membawa beg, buku, alat tulis untuk buat latihan, untuk rujuk pelajaran apa yang guru mereka ingin ajarkan pada hari tersebut dan sebagainya. Saiz bahan bantu mengajar bermaksud bahan bantu mengajar yang dihasilkan sesuai untuk murid berapa tahun dan berapa orang. Saya mengkhususkan untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 7 tahun, iaitu pada peringkat pengenalan terhadap persekitaran sekeliling lah. Jadi daripada kanak-kanak tadika sampailah darjah 1 sangat sesuai untuk diperkenalkan dengan beberapa alatan tersebut. Bahan bantu mengajar ini terdapat aktiviti permainan dan permainan ataupun aktiviti permainan bahan bantu mengajar boleh dijalankan atau boleh dimain oleh seorang hingga 2 orang pelajar bagi setiap sesi. Seterusnya cara dan peraturan menggunakan bahan bantu mengajar Mari Mengenal Alatan Persekolahan. Bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ini terdapat 3 bahagian. Yang pertama adalah pengenalan utama. Yang kedua, aktiviti permainan pertama. Dan yang ketiga, aktiviti permainan kedua. Iaitu, biasalah kita kenalkan kanak-kanak ataupun kita kenalkan murid-murid dengan alatan persekolahan. Jadi, kita perlu terangkan apa itu alatan persekolahan dan nama-nama alatan persekolahan. Yang pertama adalah pensel. Di bawah gambar pensel yang telah saya lukis adalah perkataan bahasa Arab bagi pensel. Dan di bawah perkataan bahasa Arab adalah perkataan bahasa Melayu bagi pensel. Itu pensel lah kan. Contohnya, pensel. Ini adalah gambar pensel. Pensel bermaksud qalamun risasin. Yang kedua, pembaris. Pembaris dalam bahasa Arab adalah mistaratun. Yang ketiga adalah buku. Dalam bahasa Arab adalah kitabun. Dan yang keempat, beg. Beg yang kita bawa ke sekolah dalam bahasa Arab adalah haqibatun. Macam tu. Jadi cara yang seterusnya adalah cara bahagian kedua, iaitu cara menggunakan BBM pada bahagian aktiviti permainan yang pertama, iaitu saya telah sediakan kad tulisan bahasa Arab seperti ini dan saya telah lekatkan saya telah lekatkan magnet di belakangnya. Jadi guru-guru perlu memberikan kanak-kanak perkataan yang sama seperti perkataan bahasa Arab di atas. Contoh, Cikgu Farah panggil Ali. Jadi saya perlu tunjukkan 4 jenis kad ini, kad bahasa Arab di atas meja, dan Ali perlu Ali perlu memadankan perkataan bahasa Arab di sini dengan perkataan bahasa Arab yang berwarna kuning ni. Jadi dengan cara itu, walaupun mereka tak tahu huruf alif, huruf ba, tapi mereka dapat mengenal pasti bentuk. Ada bentuk macam ni melengkung, ada titik kan. Jadi mereka pun dapat padankanlah macam tu. Contoh kitabun. Lekat sahaja di situ dan kita boleh cabut dengan mudah. Yang kedua, mistaratun. Mistaratun di mana? Di sini. Dan seterusnya. Selepas Ali siap memadankan, tak kisahlah betul ke salah,
guru-guru boleh berbincang bersama dengan murid-murid yang lain. Apakah betul jawapan Ali? Maka jika salah, contoh Mistaratun Ali letak dekat kitabun Ali letak dekat Mistaratun. Guru juga boleh memperbetulkan dan mengulang kembali sebutan. Aktiviti permainan yang kedua adalah kotak. Memadankan gambar di cube ini. Mari saya tunjukkan di bahagian sini. Jadi caranya adalah kanak-kanak, contohlah guru panggil Sarah kan, kanak-kanak boleh memadankan gambar dengan memusingkan kotak. Mana satu gambar yang sesuai. Dah pusing-pusing sampailah jumpa satu gambar. Contoh dapat gambar ni. Guru boleh tanya, apakah gambar yang Sarah dapat tu? Jadi Sarah kata pembaris. Jadi betul lah. Pembaris di mana? Ini. Jadi dia boleh ulang. Pembaris adalah Mistaratun macam tu. Gambar buku ni kan, Sarah dapat 2 je gambar. Betul. Tiba-tiba dia dapat yang ni pula salah. Jadi guru-guru ataupun rakan-rakan yang lain boleh memperbetulkan dan mengukuhkan lagi pengajaran. Selain daripada guru-guru dapat memperkasakan pengetahuan tentang gambar, perkataan dan juga pengenalan tentang alatan persekolahan, guru-guru juga secara tidak langsung dia boleh mempertingkatkan kemahiran pergerakan motor halus. Kerana motor halus macam jari kan, dia kanak-kanak 5 tahun boleh gerak-gerakkan macam ni. Sama jugalah macam magnet ni, cara dia pegang kertas macam mana, cara dia lekat macam mana, macam tu. Bahan bantu mengajar ni selain daripada mengajar bahasa Arab, ia juga dapat mempertingkatkan kemahiran motor kasar, motor halus, penglihatan, pendengaran, daya kognitif dan sebagainya. Seterusnya adalah peraturan menggunakan BBM. Selain daripada berhati-hati sebab tak nak elak dia rosak, sikap berhati-hati itu juga adalah satu-satu sikap nilai murni, cermat terhadap barang. Objektif bahan bantu mengajar. Biasalah apabila kita buat perlu ada objektif supaya tujuannya tercapai. Macam biasalah kita buat BBM ni sebab ada seronok, ada ceria, ada efektif kan, kita uji pengetahuan kanak-kanak sebab ada permainan. Itu macam colourful, macam warna-warni. Jadi dia mengelakkan suasana membosankan. Dan dengan cara itu kanak-kanak juga lebih mudah untuk menyerap pengetahuan kerana ia sangat menyeronokkan. Dia menarik minat mereka untuk belajar. Contoh macam kalau dalam 5 tahun, 6 tahun mereka baru berjinak-jinaknya ke tadika ataupun sekolah kan. Jadi kita boleh memperkenalkan mereka tentang alatan persekolahan lah. Ni pensel, pembaris. Seperti yang saya katalah, bahan bantu mengajar ini khusus untuk subjek bahasa Arab. Ia lebih mudah dalam proses memperkenalkan kanak-kanak terhadap bahasa Arab. Antara kebaikan bahan bantu mengajar saya ialah pembelajaran mudah diserap oleh kanak-kanak kerana bahan bantu mengajarnya yang ceria dan juga ada permainan. Pembelajaran mudah diserap oleh kanak-kanak kerana bahan bantu mengajar yang ringkas dan padat. Macam kita cuma ada perkataan, permainan dan beberapa gambar yang ringkas tapi padat. Bahan bantu mengajar yang dihasilkan agak besar, jadi ia memudahkan untuk kanak-kanak melihat apa yang berada di papan ini dan juga memudahkan kanak-kanak untuk bermain. BBM mempunyai aktiviti yang menyeronokkan. Saya katalah berulang kali kan, cara permainan yang menyeronokkan itu kita macam-macam perkataan, ada magnet dekat belakang, tinggal buka, pasang dan buka saja. Dan kita ada main pusing-pusing cube ni. Macam tu. Pembelajaran yang efektif kerana saya menggunakan strategi belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Mereka ada permainan, ada sesuatu yang menyeronokkan untuk dipelajari, sangat ceria. Okey, keburukannya pula adalah keburukan bahan bantu mengajar saya ada 3. Yang pertama, sukar dibawa ke mana-mana. Nak bawa masuk kereta, nak pergi daripada kelas ke kelas ataupun nak bawa daripada satu tempat ke satu tempat. Yang sukar dibawa kerana saiz BBM-nya, bahan bantu mengajar dihasilkan ni agak besar. Papan dia besar kan, susah nak bawa. Yang kedua, tidak tahan lama kerana menggunakan bahan sedia ada di rumah dan juga bahan alam sekitar. Macam saya katalah, BBM saya buat sendiri. Aktiviti permainan BBM hanya boleh dimainkan oleh seorang hingga 2 orang kanak-kanak bagi setiap kali bermain sahaja. Dan itu sahaja tentang pengenalan bahan bantu mengajar saya. Kesimpulannya adalah, sebagai penutup, suka untuk saya ulangi, gunakanlah bahan bantu mengajar medium BBM dalam proses PDP
untuk menjadikan proses PDP anda lebih efektif, menyeronokkan dan mudah diserap oleh murid-murid. Sekian itu sahaja daripada saya, Farah Hazia binti Muhammad Iskandar, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak, tentang bahan bantu mengajar Al-Adawatu Ad-Darasiyah ataupun mari mengenal alatan persekolahan bagi subjek Bahasa Arab. Maafkan segala kesilapan atau kekurangan saya sepanjang menyampaikan video ini ataupun sepanjang penyediaan BBM saya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.